Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Okay, untuk memberkati lagi perkongsian ilmu kita pada malam ni, okay, saya jemput tuan-tuan dan puan yang baru je join rancangan live ni untuk sama-sama kita membukanya dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillah. Okay, terima kasih kepada sesiapa yang dah mengikuti rancangan live kita pada malam ni. Okay, untuk siapa yang dah join tu, saya mohon untuk tuan-tuan dan puan melakukan dua perkara. Saya nak minta tolong. Yang pertama sekali, saya mohon untuk tuan-tuan dan puan sharekan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita di luar sana boleh join bersama untuk sesi pada malam ni. Okay, dan yang kedua, saya mohon kepada siapa yang dah join rancangan live ni, tolonglah bagi salam dan juga ucaplah apa-apa pun di ruangan komen supaya saya tahulah yang tuan-tuan perempuan dah join bersama dengan kita pada malam ni. Okay, jadi siapa-siapa yang dah join tu, tolonglah sharekan dan tolonglah kongsikan kepada rakan-rakan yang lain, tarik lagi ramai kawan-kawan kita di luar sana tu untuk join kita pada malam ni. Okay, the more the merrier lah orang kata kan. Dan kemudian siapa yang dah join tu tolonglah masukkan komen-komen anda di ruangan komen. Tak susah pun, bagi salam pun tak apa, bagi salam ke ucap selamat malam pun tak apa. Sekurang-kurangnya saya tahulah saya tak berkesorangan. Saya nampak ada 8 mata kat situ. Setakat ni kita dah ada 8 orang yang dah join, tapi saya tak kenal siapa yang dah join ni. So kalau boleh siapa-siapa yang dah join ni tolonglah kenalkan diri masing-masing. Masukkanlah dalam ruangan komen. Okey, saya nampak nama pertama yang muncul kat situ, Datin Jasmine. Terima kasih Datin. Join kita pada malam ni. Okey, Datin tolong tekan button share Datin. Sharekan kepada rakan-rakan yang lain. Tarik lagi kawan-kawan yang lain masuk. Tuan Irwan pun ada. Terima kasih Tuan Irwan. Okey, so kalau Tuan Irwan berada di, saya rasa kat Australia lah ni. Okey, Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Tuan Irwan. Join kita daripada jauh tu, daripada Australia. Kat sana pukul apa Tuan? Kalau boleh sembang-sembang dengan kita sekali. Okay, saya nampak nama Harry Razak kat situ, sahabat saya daripada Johor. Okay, terima kasih Harry. Join kita pada malam ni. Okay, topik yang kita nak bincangkan pada malam ni memang agak panas sikit lah. Panas dan agak penting sebenarnya. So saya nak terangkan berkenaan dengan dilema Lot Bumi ataupun dilema Bumi Lot. Okay. So malam ni insyaAllah kita akan kongsikan apa yang tuan-tuan perempuan perlu tahu berkenaan dengan Bumi Lot ni dan macam mana sebenarnya proses ataupun prosedur yang perlu dilakukan untuk urusan pindah milik. Kalau tuan-tuan perempuan ada mempunyai Bumi Lot, hartanah berstatus Bumi Lot, macam mana kita nak transfer Bumi Lot tersebut kepada bakal pembeli yang ada lah. Okay, nama Syaiful Izham Saleh saya nampak di situ. Waalaikumsalam Tuan Syaiful. Okay, okay, saya nampak Waalaikumsalam Kak Aziz. So siapa-siapa yang dah join ni tolong kongsikanlah, tekan button share tu, sharekan rancangan live kepada rakan-rakan yang lain ni. Kita tunggu sekejap. Bagi ramai-ramai sikit dah join baru kita akan mulakanlah perkongsian saya pada malam ni. Okay, Tuan Fairuz Parmin. Okay, terima kasih Tuan Fairuz. Okay, Harry semoga tetap sukses selalu. Okay, terima kasih Harry. Saya pun doakan yang samalah. Okay, siapa-siapa yang masih lagi belum tekan button share tu, tolonglah kongsikan. Kongsikan rancangan live ni, kita tarik lagi ramai. Kalau boleh, saya nak malam ni paling ramai sekali yang boleh join rancangan live kita pada malam ni, insyaAllah. Okay, saya baru je balik daripada kampung lah. Beberapa hari lepas, start daripada Sabtu itu saya balik ke Johor. Kampung saya, kalau cerita kampung saya ada dua lah sebenarnya. Ayah saya sekarang ni menetap di Senai, Johor Bahru. Dan kampung asal saya tu di Batu Pahat. Kalau raya biasanya kita balik ke Batu Pahat, tapi disebabkan PKP baru ni kita tak boleh nak balik beraya. Jadi saya terus balik ke Senai, tempat ayah saya tinggal sekarang ni lah. So untuk pengetahuan lah, ayah saya dah bersara lama dah. Sekarang ni umur dia dah 70 tahun. Masih sihat Alhamdulillah. Cuma biasalah sakit orang tua-tua kan. Jadi ambil kesempatan minggu baru ni, weekend baru ni saya balik ke Johor. Dan bila balik ke Johor tu macam biasalah kita berjumpa dengan adik-beradik, kawan keluarga.
dan apa tu, kita ambil lah kesempatan tu untuk melunaskan apa-apa perkara yang tak sempat lakukan sebelum ni. Jadi macam saya, kalau saya balik Johor tu, saya suka cek makan, sebab Johor ni tak tahulah, tekak saya memang orang Johor kan, tekak saya ni memang selalunya bila balik Johor tu saya nak cari makanan-makanan yang saya dah selalu makan lah. Antaranya favourite saya, favourite saya mi rebus. Kalau orang sebut mi rebus ni memang sinonim kalau kat JB tu mi rebus Haji Wahid lah. So apa tu mi rebus, alhamdulillah saya dapat makan. Kemudian saya pun suka makan asmar rojak. Asmar rojak ni mungkin ada yang tertanya-tanya, apa beza asmar rojak dengan rojak lain, dengan pasembo ke apa kan. Jadi sebenarnya lah asmar rojak ni specialty dia, dia punya kelainan dia saya rasa kat kuah dia tu lah. Kuah dia ni agak dia tak berapa pekat sangat dan tak berapa cair sangat, dan kuah dia tu rasa dia manis, dia tak pedas, dia macam manis-manis sikit. Lepas tu ingredient, bahan-bahan yang diletakkan dalam rojak asmar tu macam-macam lah. Tapi yang saya suka sangat rojak asmar tu sebab dia ada kentang. Kentang dia tu yang buat rasa macam sedap lah kan. Jadi tu antara makanan favourite saya. Lepas tu yong tahu lah. Kat Johor, kat JB especially, kita tak sebut yong taufu. Kita sebut yong tahu. So kalau kat JB tu yong tahu dia tu memang agak berbeza sikit kalau banding dengan dekat tempat lain lah, especially kat KL ni kan. Kalau kat KL ni yong tahu dia tak ada kuah sup. Kalau kat JB yong tahu dia memang ada kuah sup. Jadi kita makan yong tahu tu ada kuah sup, lepas tu kita cicah dengan sambal dia. Dengan sambal dia tu memang rasa dia lain sikit lah berbanding dengan yong tahu kat KL ni biasa dengan kuah hitam tu kan. So yang kuah hitam tu saya suka juga, tapi saya kurang sikit lah minatnya. Yang saya suka memang style yang Johor punya lah. Lepas tu apa lagi macam-macam lah. So craving tu alhamdulillah satisfied lah. Balik JB macam baru ni memang yelah, kita balik tu sekali-sekala kita cari makan je lah kan. So sempatlah bawa family saya jalan-jalan, pergi makan dan sebagainya. Okay, siapa lagi dah join ni? ASM Property. Okay, Waalaikumsalam, terima kasih. So siapa-siapa yang dah join ni, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Saya nampak ada nama Syida Hassan di situ. Tuan Faizal Zakaria pun ada, sahabat saya juga daripada JB. Dan rakan-rakan yang lain-lain ni, siapa-siapa yang dah join ni, saya mohon lah yang belum kenalkan diri, belum bagi salam tu, tolong bagi salam dulu. Okay. So siapa yang ada soalan berkenaan dengan topik yang saya utarakan pada malam ni, saya alu-alukan lah tuan-tuan perempuan untuk masukkan soalan tuan-tuan perempuan di ruangan komen. Okay, sebelum saya mulakan perkongsian saya ni, saya nak tanya dulu suara saya ni tuan-tuan perempuan boleh dengar dengan jelas ataupun tidak? Okay, so kalau boleh dengar dengan jelas, tuan-tuan perempuan tolong masukkan di ruangan komen tu boleh dengar dengan jelas, ataupun tulis jelas pun tak apa. Dan gambar saya ni tak nampak sangat pun tak apa. Yang penting suara saya tu. Tuan-tuan perempuan boleh dengar dengan jelas suara saya tu lebih penting. Okay? Nampak nama Tuan Muhammad Yusof. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Yusof. Irfan Daud pun ada. Okay, terima kasih Irfan. Sekarang Irfan saya nampak dahsyat tiap-tiap hari buat live. Tahniah Tahniah Irfan. So siapa-siapa yang nak follow Tuan Irfan kita ni boleh tengok di Facebook page Pemburu Hartanah. Tu nama pun dah ganas tu, Pemburu Hartanah kan. Okey, jelas. Alhamdulillah, clear. Syukri Kiprawi, dengar Tuan. Okey, terima kasih. Tuan Ali pun ada. Terima kasih Bang Ali join. Okey, loud and clear. Rashid Sid pun ada. Waalaikumsalam. Oh, ni neighbor saya ni. Baru tahu bila saya tulis hari tu posting saya berkenaan dengan Sarjana Villa, baru saya tahu Tuan Rashid ni pun duduk dekat area sini juga. Jelas sangat. Okey, terima kasih Harry. So insyaAllah kalau tak ada apa-apa, suara pun dah dengar dengan jelas, insyaAllah kita akan mulakanlah perkongsian saya pada malam ni berkenaan dengan topik dilema Lot Bumi Putra. Okay, dilema Lot Bumi. Okay, so sebelum saya mulakan dengan lebih panjang, saya nak minta tuan-tuan puan fahamkan dulu apa yang saya nak terangkan kat sini. Berkenaan dengan Lot Bumi ni, sebenarnya perkongsian saya ni berdasarkan pengalaman saya, yang mana saya dah attend kes-kes yang berkenaan dengan Lot Bumi ni sekitar Lembah Kelang. Itu so bila kita cerita sekitar Lembah Kelang tu untuk tanah yang berada di Selangor dan juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur lah. Jadi saya minta maaf banyak-banyak kalau sekiranya sharing yang saya buat ni mungkin saya ada sikit pengalaman yang saya tahu berkenaan dengan negeri-negeri lain, saya akan bagi tahulah. Tapi kalau misalnya kata penerangan saya ni mungkin tak bertepatan ataupun
tak sesuai digunakan ataupun tak begitu tepat digunakan untuk negeri-negeri lain. Contoh macam di Johor sebagai contoh ataupun di Melaka ataupun di Perak sebab negeri-negeri yang lain-lain ni saya minta maaf banyak-banyak sebab saya kurang ada pengalaman untuk saya uruskan jual beli hartanah di negeri-negeri lain. So apa yang saya nak kongsikan pada malam ni lebih kepada status lot bumi yang berada di sekitar Lembah Kelang lah. Okay, so bila saya bercerita ni, tuan-tuan perempuan kena faham rujukan yang saya buat ni khusus untuk hartanah-hartanah yang berada di sekitar Lembah Kelang. Okay, tapi insyaAllah malam ni, sebab saya tadi petang saya sempat berhubung dengan sahabat saya, Tuan Hafiz Zakapli. Tuan Hafiz kita ni daripada Johor Bahru, daripada Johor Bahru. So saya tanya dengan dia lah, okay, malam ni Fiz kau free tak? Okay, dia kata alhamdulillah insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa dia akan join juga rancangan live kita pada malam ni, tapi bukan sebagai saya punya sidekick lah. Saya tak tarik dia untuk muncul secara live di depan kamera macam saya buat sekarang ni. Tapi Tuan Hafiz dah bersetuju untuk bersama-sama kita di ruangan komen, insyaAllah. So kalau ada sahabat-sahabat yang daripada Johor, khususnya daripada Johor, kalau nak bertanyakan tentang soalan lot bumi ni, boleh masukkan di ruangan komen. Nanti bila Tuan Hafiz dah masuk nanti insyaAllah dia akan jawab lah soalan yang tuan-tuan puan utarakan tu di ruangan komen. Tuan Hafiz dah masuk dah ni. Saya dah nampak dah Tuan Hafiz kat situ. Okey, terima kasih Hafiz, join sekali. Okey, jadi yang sahabat-sahabat yang berada di Johor, ren-ren ke ataupun bakal-bakal penjual ataupun pembeli hartanah yang berada di Johor, kalau ada persoalan berkenaan dengan lot bumi ataupun konsen pindah milik di negeri Johor, bolehlah bertanyakan di ruangan komen. InsyaAllah Tuan Hafiz kita ada malam ni untuk tolong jawab. Okey, nak mulakan bismillahirrahmanirrahim berkenaan dengan topik bumi lot. Okey, dilema bumi lot. Kenapa saya letakkan dilema bumi lot? Okey, bila kita cerita pasal bumi lot ni, banyak mitos-mitos sebenarnya yang terkeluar daripada minda tuan-tuan perempuan semua. Bukan sahaja tuan-tuan perempuan sebagai pembeli ataupun penjual yang ada dilema begitu. Tetapi di kalangan peguam sendiri dan juga di kalangan perunding hartanah sendiri masih lagi belum begitu jelas. Begitu jelas tentang lot bumi putra ni. Okay, apa yang dimaksudkan dengan lot bumi, bagaimana transaksi untuk lot bumi itu boleh dibuat, apa kekangan-kekangan dia, restriction orang panggil, restriction kita nak transact ataupun nak buat pindah milik untuk lot bumi ni. Jadi insyaAllah malam ni kita akan cerita dengan lebih detail dan lebih lanjut lah. Tapi kalau misal kata ada kes-kes yang berkenaan dengan lot bumi ni yang tuan-tuan perempuan rasa masih lagi muskil, penerangan yang saya bagi tu tak begitu clear, tuan-tuan perempuan boleh masukkan di ruangan komen, insyaAllah saya akan cuba bantu menjawabnya lah. Okay, alright. So pertama sekali bila kita cerita pasal lot bumi, takrifan bumi putra. Takrifan bumi putra, adakah bumi putra ni tertakluk hanya berbangsa Melayu sahaja? Ataupun dalam istilahnya adakah bumi putra ni orang Melayu je? Okay, sebenarnya takrifan bumi putra ni lebih luas. Skop bumi putra ni sebenarnya lebih luas. Okay, dalam Federal Constitution ataupun dalam Perlembagaan Persekutuan, dia tidak ada artikel, kita panggil dalam Federal Constitution itu kita tak panggil dia sebagai section tapi kita panggil dia sebagai artikel. Artikel 1, artikel 2, artikel 3. Okay, tapi dalam artikel yang terkandung di dalam Federal Constitution, dia tidak ada satu takrifan khusus lah berkenaan dengan bumi putra ni. Okay, tapi berdasarkan kepada amalan yang kita buat selalu lah. Amalan yang kita buat selalu dan juga berdasarkan kepada pendekatan ataupun warta yang dikeluarkan oleh kerajaan dan juga daripada state level. Okay, so sebenarnya takrifan bumi putra ni begitu luas lah, bukan hanya merangkumi bangsa Melayu tu sahaja. Okay, so bila kita cerita pasal bumi putra, termasuklah juga bumi putra di Sabah dan Sarawak. Bangsa-bangsa pribumi di Sabah dan Sarawak. Be it Iban ke, Kadazan ke, Dusun ke, Murut ke, diorang ni pun tergolong di dalam istilah bumi putra. Okay, so itu yang pertama, yang tuan-tuan perempuan perlu tahu. Maksud dia, bila kita cerita pasal takrifan bumi putra ni, tak boleh tidak, kita perlu faham bahawa bumi putra ni termasuklah bumi putra di negeri Sabah dan juga Sarawak. Okay, dan yang kedua, bila kita cerita pasal bumi putra, kita kena faham bahawa takrifan bumi putra ni, biasanya dia, orang kata apa, seorang warga negara Malaysia lah. Okay, so dia mestilah warga negara Malaysia mempunyai IC biru.
Okey, itu antara perkara yang tuan-tuan puan perlu faham. So bila kita cerita pasal Bumiputera, okey, satu yang saya cerita tadi, selain daripada bangsa Melayu, selain daripada bangsa Melayu, termasuk juga Bumiputera daripada Sabah dan Sarawak. Okey, yang kedua, dia adalah seorang warga negara Malaysia, mempunyai IC biru dan dia mestilah orang kata apa, ibu bapanya seorang Bumiputera, dan bila dia lahir ke dunia ni, dia dilahirkan dan dia mempunyai taraf warga negara lah. Sebab ada juga di kalangan klien-klien saya yang contoh, katalah dia ni seorang Melayu, dia seorang Melayu tapi dia dilahirkan di luar negeri, dan kebetulan dalam dia punya what we call surat beranak dia ataupun dalam birth certificate dia, dinyatakan di situ dia dilahirkan di luar dan dia bukannya bertaraf warga negara Malaysia lah. So bila dia balik ke Malaysia dia tak dapatkan dia punya hak sebagai seorang Bumiputera tu, unfortunately benda tu tak boleh. Okay, jadi kesimpulannya tadi, yang pertama yang saya dah sebutkan tadi, Bumiputera termasuklah Sabah dan Sarawak. Okay, yang kedua mestilah warga negara Malaysia yang punya IC biru lah, dilahirkan di Malaysia. Okay, right. Yang ketiga, kita kena faham takrifan Bumiputera ni dia berbeza dengan takrifan Melayu. Okay, takrifan Melayu untuk hartanah yang berstatus Rizab Melayu, yang boleh beli hartanah yang berstatus Rizab Melayu ni hanyalah berbangsa Melayu sahaja. Okay, jadi untuk Rizab Melayu dengan Lot Bumiputera, dia adalah two different things lah, dua perkara yang sangat-sangat berbeza. Okay, untuk Lot Bumiputera, tak kisah Bumiputera Sabah Sarawak pun sebenarnya boleh beli. Okay, dan kalau misal kata dia tanah Rizab Melayu, yang dilahirkan di Semenanjung Malaysia saja, maknanya Melayu yang dilahirkan di Semenanjung Malaysia saja. Kalau dia adalah berbangsa Melayu tetapi dilahirkan di Sabah dan Sarawak, unfortunately dia tidak boleh membeli tanah Rizab Melayu di Semenanjung Malaysia. Okay, itu untuk perbezaan antara tanah Rizab Melayu dan juga Lot Bumiputera lah. So itu yang tuan-tuan puan perlu faham. Sebab ada yang bertanya kepada saya, okay, dia ni taraf dia adalah bangsa Melayu. Dalam surat beranak tu dia tulis bangsa Melayu, tapi dia dilahirkan di Sabah ataupun di Sarawak. Tapi dia nak beli tanah Rizab Melayu di Semenanjung. Okay, jadi soalan jawapan kepada soalan tu sebenarnya dia tak layak untuk membeli tanah Rizab Melayu di Semenanjung. Okay, kupasan tentang tanah Rizab Melayu ni saya pernah ceritakan dulu. Tuan-tuan puan mungkin boleh scroll balik, dalam YouTube channel saya ada saya ceritakan, dan juga dalam Facebook page saya ni pun sebenarnya saya dah buat live dulu berkenaan dengan tanah Rizab Melayu tu. Jadi mungkin tuan-tuan puan boleh scroll balik, rujuk balik apa yang saya dah tekankan sebelum ni tentang tanah Rizab Melayu tu lah. Jadi malam ni kita fokuskan kita punya sharing ni berkenaan dengan Lot Bumiputera dulu. Alright. Okay. Seterusnya, tuan-tuan perlu faham, bila saya cerita pasal lot bumi, saya nak pecahkan kepada dua kategori. Kategori yang pertama adalah hartanah yang belum mempunyai geran individu ataupun belum mempunyai geran strata. Okey. Tuan-tuan puan just imagine, hartanah yang tuan-tuan puan miliki tadi tu, yang tuan-tuan puan dah ada tadi tu, nak jual. Sekarang ni kita bayangkan yang kita ni sebagai penjual. Okay, so katalah sekarang ni bila tuan-tuan puan cek, okay, status geran individu ataupun geran strata tersebut masih lagi belum dikeluarkan oleh pejabat tanah. Okay, jadi secara tak langsung, istilahnya kita panggil hartanah tuan-tuan puan tu masih lagi dipegang di bawah master title ataupun geran induk. Alright, okay. So fahamkan situasi ni, yang situasi A tadi tu, sekiranya hartanah tuan-tuan puan tu masih lagi dipegang di bawah geran induk ataupun master title. Okay, jadi untuk situation yang pertama tu, yang situasi yang A tadi tu yang masih dipegang di bawah geran induk, okay, dan dalam masa yang sama tuan-tuan puan mempunyai perjanjian jual beli ataupun SNP, salinan perjanjian jual beli ataupun SMP di tangan tuan-tuan puan semua. Okey, dan tuan-tuan puan sebenarnya boleh tengok di dalam SNP tersebut, dalam perjanjian jual beli tersebut, sama ada tuan-tuan puan beli hartanah tersebut daripada pemaju ataupun daripada subsale. Okey, so situasi dia yang pertama tadi kena faham, hartanah tu masih lagi dipegang di bawah geran induk, master title. Dan situasi yang kedua, tuan-tuan puan beli melalui pemaju directly, ataupun melalui pasaran primer, ataupun tuan-tuan puan beli melalui pasaran sekunder secara subsale daripada penjual yang terdahulu. Okey, so di dalam dua situasi ni tadi, tak kira lah tuan-tuan puan beli daripada pemaju ataupun beli secara subsale,
dan dalam masa yang sama geran individu ataupun strata title-nya masih lagi belum dikeluarkan oleh pejabat tanah, masih lagi dipegang di bawah master title. Jadi dalam kedudukan macam tu sebenarnya tidak boleh tidak nak jual hartanah tersebut, tuan-tuan perempuan perlu mendapatkan apa yang dipanggil confirmation letter ataupun surat pengesahan. Surat pengesahan status daripada pemaju tersebut. Okey. Macam mana cara nak dapatkan benda tu? Kita perlu menulis surat melalui peguam. Okey, tuan-tuan perempuan dah lantik peguam untuk uruskan jual beli. Okey, ataupun katalah dalam masa tu, masa tuan-tuan perempuan nak tahu status sama ada lot tu bumi ataupun tidak, sebab dalam SNP tu sebenarnya biasanya dia tak tulis. Dalam perjanjian jual beli yang kita beli dengan pemaju ataupun beli secara subsale tadi, dia tak tulis sebiji-sebiji hartanah tersebut adalah lot bumi ataupun non bumi. Jadi apa yang kita perlu buat bila kita berada dalam kedudukan nak menjual hartanah yang masih dipegang di bawah master title, kita perlu tulis kepada pemaju untuk mendapatkan confirmation letter daripada pemaju dan tugasan tu perlu dilakukan oleh peguam yang mengendalikan urusan jual beli. Okey, katalah sekarang ni belum ada buyer lagi. Tuan-tuan perempuan belum ada buyer lagi, tak pasti lagi nak cari buyer tu sebab kita risau dalam keadaan sekarang ni kita nak cari buyer yang Bumi Putra ke non Bumi Putra, kan kita dah cari buyer yang non Bumi Putra, tiba-tiba developer reply kata tak boleh transfer kepada non Bumi pula. Kan masalah kat situ, betul tak? Jadi apa yang saya syorkan, tuan-tuan perempuan boleh melantik mana-mana peguam yang biasa dalam urusan hartanah ni ataupun conveyancing lawyer untuk peguam tersebut menulis surat kepada pemaju. Kita minta lawyer tersebut tulis surat kepada pemaju untuk mendapatkan confirmation status hartanah tersebut daripada pemaju. Okey, tu yang pertamalah, cara yang pertama. Okey, maknanya engage dengan lawyer, lawyer tu tulis surat kepada pemaju untuk mendapatkan pengesahan status hartanah tersebut sama ada dia lot bumi ataupun non bumi. Okey, sebab saya faham kadang-kadang setengah daripada kita bila kita beli property daripada pemaju ataupun kita beli secara subsale di pasaran sekunda tadi daripada penjual sebelumnya, kita kadang-kadang terlupa ataupun kita terlepas pandang nak tanya. Nak tanya sama ada lot ni lot bumi ataupun non bumi. Okey, jadi tak payah nak susah-susah nak pening-pening kepala. Minta aja lawyer terus uruskan, tulis surat untuk dapatkan confirmation letter daripada pemaju dulu. Barulah pemaju tu akan reply balik nak confirmkan status lot tu lot bumi ataupun non bumi. Okey, banyak klien-klien saya, ren-ren yang berurusan dengan saya sekian lama ni, sejak sekian lama ni selalu bertanya soalan-soalan macam ni. Jadi saya cakap dengan dia orang, okey, tak payah pening-pening kepala, buat je surat, hantar kepada pemaju, dapatkan confirmation letter daripada pemaju, barulah kita dah tahu dah, okey, status dia ni lot bumi ataupun non bumi. Okey, itu langkah yang saya syorkan untuk langkah yang pertama. Okey, langkah yang kedua, katalah tuan-tuan perempuan sebagai penjual, tuan-tuan perempuan sebagai penjual dalam masa sekarang ni tengah berada dalam dilema, lot bumi ke bukan lot bumi. Okey, satu cara lagi yang saya boleh syorkan, tuan-tuan perempuan boleh telefon. Telefon pemaju yang mengendalikan urusan jual beli terdahulu. Masa tuan-tuan perempuan beli dengan pemaju tu, telefon pemaju tersebut untuk dapatkan confirmation lot number ataupun rumah tuan-tuan perempuan tu berada dalam lot bumi ataupun non bumi. Tapi bagi saya yang terbaik, langkah yang terbaik adalah tulis surat untuk dapatkan confirmation letter daripada pemaju tadilah. Sebab verbal confirmation dengan written confirmation ni sangat-sangat berbeza. Kadang-kadang kita call person in charge yang angkat telefon daripada pemaju tu, mungkin dia malas nak check. Dia angkat telefon tu dia main ya-kan aja. Kan ada situasi yang macam tu jadi bagi saya sebaik-baiknya tuan-tuan perempuan seelok-eloknya terus tulis surat ataupun minta peguam tadi tulis surat kepada pemaju dapatkan salinan surat reply confirmation letter daripada pemaju tersebut untuk mengesahkan kedudukan hartanah tersebut adalah lot bumi ataupun non bumi. Alright? Okey, setakat ni boleh faham tak apa yang saya terangkan? Okey. So kalau boleh faham, tulis faham di situ. So saya boleh sambung lagi lah Okey, terima kasih ramai yang dah join ni. Okey, saya nampak ada 30 lebih orang yang dah join. Okey, Ikmal Dunia Hartanah. Okey, terima kasih Tuan Ramli ada. Rizab Melayu untuk orang Melayu. Yes, betul Rashidah pun ada. Terima kasih Rashidah. Master title boleh buat loan tak jika pemaju dah bankrupt? Okey. Rashidah, kejap lagi saya jawab soalan tu. Saya nak go through dulu tentang topik lot bumi ni
Okey, soalan saya ada beli subsale sebelum ni owner China. China ni China lah kot Okey, takut China, mainland China pula, pelik juga saya kan Bila saya beli property ni, kata ejen hartanah lah unit saya beli ni akan automatically jadi bumi lot, mohon pencerahan. Okey. Apa ni Cik Tommy Cik Tommy Hardono, nanti sekejap lagi saya akan terangkan soalan Cik Tommy tu. Okey, faham. Okey, terima kasih Abang Ali, Aini, Cik Mo. Oh, nama semua pelik-pelik malam ni. Tuan Hafiz Hamzah pun ada. Terima kasih Okey, semua dah faham. Alhamdulillah, saya boleh teruskanlah dengan perkongsian saya. Okey. Setakat ni untuk property yang masih dipegang di bawah master title. Okey. Tadi Rashidah ada beritahu. Okey, Rashidah ada beritahu kalau misal kata yang kes di mana pemajunya dah digulung. Okey, pemajunya dah digulung, dengan siapa pula kita nak dapatkan confirmation letter tadi? Okey, kalau pemaju dah digulung, jawapannya memang tak boleh tidak, kita kena dapatkan daripada liquidator. Okey, daripada liquidator ataupun pelikuidasi. Okey, bila satu-satu syarikat pemaju ni dah kena gulung, tuan-tuan perempuan kena faham dia bukannya gulung terus gulung, tak ada orang yang take charge untuk property tu punya transaksi. Bila dah kena gulung, biasanya adalah pelikuidasi ataupun liquidator yang akan take over management syarikat pemaju tu. Jadi kita perlu tulis surat kepada liquidator lah. Okey. Antara nama-nama yang masyhur yang masyhur dalam industri hartanah yang selalulah saya rasa sahabat-sahabat RAN ni mesti selalu jumpa. Talam Corporation. Talam Corporation dah kena gulung. Jadi Talam Corporation ni ada liquidator yang dah dilantik oleh mahkamah. Antaranya adalah E-Title Services. E-Title Services ni yang menguruskan dia punya management untuk kita dapatkan surat confirmation dan sebagainya. Okay, so projek kat Puchong, banyaklah Puncak Jalil, macam-macam lah. Jadi tuan-tuan perempuan jangan risau. Sebenarnya kalau hartanah tu pemaju ni dah digulung, masih lagi ada harapan. Boleh lagi kita buat transaksi untuk jual beli. Cuma kita kena pastikan siapa liquidator dia dan kita tulis surat pada liquidator lah. Kalau misal kata tuan-tuan perempuan masih lagi dalam keadaan tertanya-tanya siapa liquidator dia, jangan risau, boleh referkan pada saya, insya-Allah saya cuba bantulah untuk check siapa liquidator dia. Dan kita boleh check dengan Jabatan Insolvensi sebenarnya, dengan Jabatan Insolvensi Malaysia ataupun JIM, status liquidator tu siapa yang take over, ataupun kita boleh buat carian lah, kita boleh buat carian di Google dan sebagainya, sebab kita biasanya kita tengok benda tu berdasarkan kepada maklumat yang dibekalkan oleh publik. Jadi kalau dalam kes-kes yang tertentu, jangan risau, insya-Allah liquidator ni memang biasanya dilantik oleh mahkamah sejurus selepas hartanah tu dah pemaju hartanah tu dah digulung. InsyaAllah kita boleh teruskan juga untuk urusan nak dapatkan confirmation dan juga untuk kita buat urusan transaksi jual beli tu. Okay, so saya go through sekejap. Jika pembeli membeli aset nan bumi, adakah secara automatik ia akan bertukar ke bumi lot? Okey, soalan Tuan Rashid ni bagus. Saya simpan dulu Tuan Rashid. Nanti sekejap lagi saya akan terangkan. Syida Hassan ada yang bagi tahu bumi nan bumi ni untuk developer saja. Kalau subsale tak ada isu ni, betul ke? Okey. Pun sama, saya akan kongsikan sekejap lagi. Soalan tuan-tuan perempuan ni memang bagus. Saya suka. Orang yang suka bertanya ni memang saya seronok. Bila saya buat live ni banyak yang bertanya, maknanya ramai yang inquisitive, ramai yang nak tahu. Jangan bila kita buat live ni senyap je kan. Tu yang tak ada respon tu yang kadang-kadang kita rasa pelik tu. Orang ni faham ke ataupun orang ni macam buat faham ke kan. Saya bangsa Melayu, keturunan Indonesia, kad birth certificate tapi tak entitled result Melayu. Yes, itu untuk result Melayu Puan Aini. Okay, macam saya beritahu tadi, dia mesti warga negara lah. Dia warga negara dan juga mesti berbangsa Melayu. Dalam surat beranak tu dia lahir dekat Malaysia, berwarga negara Malaysia dan berbangsa Melayu. Okay, jadi entitlement untuk result Melayu ni memang berbeza sikit. Untuk lot bumi dengan result Melayu ni berbeza sikit. Sebab dia mestilah berbangsa Melayu dan mestilah warga negara Malaysia. Dalam surat beranak mesti tertulis macam tu lah. Okay. Kalau untuk subsale, macam mana nak check bumi atau non bumi lot? Biasa dalam title tak ada info. Okay. So tu yang macam saya beritahu tadi. Farhan, kalau misal kata untuk subsale, kalau property tu, tadi saya baru kupas untuk topik, untuk bab yang pertama. Hartanah yang masih dipegang di bawah master title. Tak boleh tidak Farhan, kena tulis surat pada pemaju. Pemaju kena bagi confirmation letter, baru kita tahu status dia bumi ataupun non bumi lot. Okay? Itu langkah yang pertama yang kita perlu buat. Untuk hartanah yang masih dipegang di bawah master title. Okay? Okay, Syafiq, coach, buyer non bumi, property bumi lot.
Okey, tapi kawasan mostly nan bumi, ada peluang ke untuk nan bumi miliki properti tersebut? Okey, saya simpan je Syafiq. Nanti kejap lagi saya akan jawab soalan Syafiq. Alright. Alhamdulillah, macam ni lah bagus, responsif, semua eager nak tahu ni, bagus. Bila eager nak tahu ni maknanya apa yang saya cuba nak sampaikan ni ramai yang berminat dan ramai yang nak tahulah. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Semua soalan-soalan yang tuan-tuan puan bagi ni saya akan simpan, saya bagi penerangan ni insya-Allah, kejap lagi saya akan kupas satu persatu soalan-soalan yang tuan-tuan puan letakkan di ruangan komen tu. Okey. Tadi kita dah cerita pasal hartanah yang masih lagi belum ada strata title ataupun masih dipegang di bawah master title. Belum ada strata, belum ada individual title. Okey, jadi langkah yang pertama yang kita perlu buat, lantiklah peguam. Peguam tersebut akan buat surat untuk dapatkan confirmation letter daripada pemaju. Bila pemaju dah reply, barulah kita tahu status property tu sama ada di bumi ataupun non bumi lot. Okey. Sebab ada juga sesetengah penjual ni dia beranggapan yang lot dia tu bumi. Sebab apa? Masa beli dulu, beli dengan pemaju dulu, dia dapat entitlement untuk diskaun bumi putra. So dia terus buat assumption. Tak payah pening-pening kepala lah, aku assume lah. Aku percaya bila aku beli dulu ada diskaun lot bumi, so automatically lot aku ni lot bumi. Tak semestinya tuan-tuan puan. Tak semestinya. Jadi untuk menjawab segala pertanyaan, persoalan tuan-tuan puan, tidak boleh tidak kita kena tulis surat kepada pemaju, tunggulah pemaju reply. Berapa lama nak ambil masa? Nak hantar surat kepada pemaju, nak tunggu pemaju reply tu berapa lama yang peguam biasanya ambil masa kat situ? Paling cepat rekod saya lah, paling cepat pemaju reply dalam tempoh 2 minggu. Paling cepat. Paling lambat. Paling lambat ni agak subjektif sikit. Ada kes-kes saya yang sampai berbulan-bulan pemaju tak reply. Kena follow up, kena tanya dan sebagainya, barulah dia reply. So soalan menjawab soalan tadi berapa lama tu, benda tu agak subjektif sikit, bergantung pada pemaju tu sendirilah. Dan peguam yang mengendalikan, yang menguruskan urusan tanah tu mestilah proaktif, dia kena call selalu, kena follow up selalu, kena telefon dan sebagainya lah, untuk pastikan yang pemaju tu buat kerja dia lah. Dan berapa kos? Ni pun soalan yang selalu bermain di fikiran tuan-tuan puan kan. Nak dapatkan confirmation letter ni berapa kosnya? Bila engage dengan peguam, macam contoh, katalah saya yang jadi peguam tersebut, ni contoh, tak semestinya saya, lawyer-lawyer lain pun ada yang ramai lagi yang hebat-hebat. Kat luar sana tuan-tuan puan boleh je pergi kat mana-mana lawyer pun, yang pastinya tuan-tuan puan kena cari lawyer yang mahir dalam bidang hartanah lah, dalam bidang conveyancing. Kalau katalah tuan-tuan puan nak minta saya tolong, buatkan surat tu hantar kepada pemaju. Biasanya saya charge untuk satu confirmation letter tu, kos dia adalah lebih kurang dalam RM250. RM250. Saya kena tulis surat tu kepada pemaju, dan dalam masa yang sama pemaju juga akan mengenakan charge. Mengenakan charge di bawah akta pemajuan perumahan. Sebenarnya pemaju berhak untuk mengenakan charge untuk dapatkan surat confirmation letter tersebut sebanyak RM50. Jadi 250 tu termasuklah kos upah saya dan juga bayaran yang kita perlu bayar kepada pemaju. Yang RM50 tadi tu. Itu kalau tuan-tuan puan minta saya yang tolonglah. Kalau lawyer lain saya tak pasti. Sebab di bawah akta saraan guaman, untuk tulis surat macam ni itu tidak dinyatakan. Berapa kos yang peguam tu nak kenakan tu tak dinyatakan. Jadi peguam tu boleh ikutlah fee yang munasabah lah, yang dirasakan munasabah untuk charge kepada klien dia. Alright. So itu langkah yang pertama untuk hartanah yang berstatus belum ada geran individu, belum ada geran strata yang dipegang di bawah master title. Yang kedua adalah untuk hartanah yang dah keluar strata title ataupun individual title-nya. Kena fahamkan tadi yang belum ada individual title, yang masih dipegang di bawah master title. Yang saya nak ceritakan sekarang ni adalah hartanah yang dah ada individual title, dah geran dia. Geran individu ataupun geran stratanya dah dikeluarkan oleh pejabat tanah. So untuk status yang kedua ni, tuan-tuan perempuan perlu tengok, perlu tengok status pegangan. Status pegangan geran tersebut, kita tengok kat muka surat depan geran tersebut, status pegangannya adakah geran tersebut berstatus pegangan selama-lamanya ataupun bahasa mudah yang kita panggil selalunya sebagai freehold. Ataupun yang kedua, status pegangannya adalah pegangan pajakan. Pegangan pajakan. So kalau yang freehold macam mana, kalau yang pajakan macam mana. Alright. Lepas tu, yang status pegangan ni bahagian atas.
muka surat depan bahagian atas dia tulis kat situ grant untuk selama-lamanya, grant pajakan untuk tempoh 99 tahun, tarikh akhir pajakan pada sekian-sekian. Okey. So dua jenis grant tadi tu grant pajakan ataupun grant selama-lamanya, freehold ataupun leasehold. Okey. So tengok pula kat bahagian bawah. Bahagian bawah tu dia ada tulis sekatan kepentingan. Sekatan kepentingan ataupun restriction in interest bahasa orang putihnya. Okey, bahasa Melayunya sekatan kepentingan. Semua grant dekat Malaysia ni bahasa Melayu lah. So dia tak tulis restriction in interest kat situ. Lain lah kalau kita pergi Sabah dan Sarawak ada grant yang tulis dalam bahasa Inggeris kan. So Sabah Sarawak tu cerita lain kita cerita yang kat Semenanjung Kebanyakan grant bukan kebanyakan, semua grant lah dekat Semenanjung ni dia tulis dalam bahasa Melayu. Dia tulis kat bawah tu sekatan kepentingan. Okey, tuan-tuan puan-puan kena tengok kat bahagian sekatan kepentingan tu ada tak tulis tanah yang diberi milik ini tidak boleh dipajak, digadai, dipindah milik, melainkan dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. Okey? Be it tanah tu freehold ataupun tanah tu leasehold, tak kisah sama ada dia freehold ataupun leasehold. Yang penting kat bahagian bawah sekatan kepentingan tu ada tak tertera tanah ni tidak boleh dipindah milik, dipajak, digadai melainkan dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. Okey? Maksudnya di situ, okey? Sebab dilema ataupun salah faham di antara owner-owner rumah yang freehold ni, kadang-kadang dia rasa aku beli freehold. Kalau freehold mana ada konsen, mana ada keperluan untuk mendapatkan kebenaran pindah milik daripada pejabat tanah. Kan sebenarnya tuan-tuan puan-puan salah. Kalau tuan-tuan puan-puan beli freehold sekalipun, tak semestinya tanah freehold tersebut tidak perlu mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa negeri. Tanah freehold tak semestinya di-waivekan ataupun kecualikan untuk mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa negeri. So cara dia tengok muka surat depan tu, kat bahagian bawah grant tu mesti ada bahagian sekatan kepentingan, dan sekatan kepentingan tu ada tak tertera tanah ni tidak boleh dipajak, digadai, dipindah milik melainkan dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. Kalau ada tertera yang perlu dapatkan kebenaran pihak berkuasa negeri tersebut, maka tidak boleh tidak tuan-tuan puan-puan bila nak jual hartanah tersebut kepada pembeli yang ada, perlu mendapat kebenaran ataupun konsen daripada pejabat tanah terlebih dahulu. Okey, faham ke faham? Okay, alright. Kalau sekiranya kita beli hartanah tu berstatus freehold dan di bahagian bawah sekatan kepentingan tu dia tulis tiada. Maknanya sekatan kepentingan tu dia tidak mensyaratkan bila kita nak jual tanah tersebut, rumah tersebut, kita perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa negeri. Okay, kalau dia tulis kat situ tiada, makanya tuan-tuan puan-puan boleh menjual hartanah tersebut sama ada kepada Bumi Putra ataupun kepada non-Bumi Putra. Nak jual kepada Melayu boleh, nak jual kepada Cina boleh, nak jual kepada Iban boleh, nak jual kepada Kadazan boleh. Siapa-siapa pun boleh beli hartanah tersebut. Kecuali kepada bukan warga negara. Okey. So faham So bila dia tulis kat situ sekatan kepentingan ni tiada, tak payah nak apply consent kepada pejabat tanah, nak jual kepada bumi ke, non-bumi ke, kepada warga negara daripada Malaysia ke, daripada Sabah Sarawak ke, tak ada apa-apa masalah. Boleh je jual. Sebab kita tak perlu nak dapatkan consent daripada pejabat tanah terlebih dahulu, barulah transaksi jual beli itu boleh dimuktamadkan. Okey, tapi minta maaf banyak-banyak kepada yang bukan warga negara, IC merah, PR dan sebagainya, minta maaf banyak-banyak, yang tu kena apply consent sebab dalam kanun tanah negara, dalam National Land Code, ada syarat yang dikenakan untuk penjualan kepada bukan warga negara ni perlu mendapatkan kebenaran daripada pejabat tanah ataupun daripada pihak berkuasa negeri terlebih dahulu. Okey, yang tu situasi yang berbeza lah. Yang tadi yang saya cerita tu untuk pembelian daripada warga negara, tak kisahlah dia Melayu ke Cina ke India ke bangsa apa-apa pun, dia boleh beli. As long as dia warga negara Malaysia. Untuk hartanah yang tidak ada sekatan kepentingan, yang tulis kat situ tiada. Alright, so fahamkan yang kat situ dulu. Untuk yang tidak ada sekatan kepentingan boleh jual kepada sesiapa sekalipun. Be it tuan-tuan perempuan masa beli dulu, masa beli dengan pemaju dulu, katalah beli dengan pemaju dulu ada diskaun untuk Bumi Putra. Beli lot Bumi Putra masa dengan pemaju dulu. So sekarang ni tuan-tuan perempuan sebagai seorang Bumi Putra dalam dilema. Saya dulu beli ni dengan pemaju ada diskaun bumi. Pemaju pun dah tetapkan yang saya punya unit ni adalah unit Bumi Putra.
So dalam keadaan macam tu boleh tak saya jual kepada nan bumi? So refer balik apa yang saya terangkan awal tadi, yang baru sekejap tadi yang saya terangkan tadi. Kalau hartanah tersebut berstatus tiada sekatan kepentingan, boleh je. Nak jual kepada bukan bumi pun boleh, nak jual kepada bumi pun boleh. Tidak ada apa-apa masalah. Walaupun masa kita beli dulu, lot kita tu ada diskaun for bumi. Tidak ada apa-apa masalah. Right? Okay, boleh faham tak apa yang saya terangkan tadi? Kalau boleh faham, tolong tulis faham di ruangan komen. Nanti saya boleh teruskan. Okay, banyak soalan-soalan cepu mas ni. Okay, seronok saya tengok ramai yang kata apa mengajukan soalan yang sangat-sangat akademik, dan insya-Allah kita akan cuba bantu. Okay, faham. Okay, yang lain-lain pun saya assume semua okey lah. So faham dengan penerangan yang saya bagi tadi tu. So freehold, tidak ada sekatan kepentingan, tak ada masalah, jual aja. Proceed. Ada klien, ada bakal pembeli yang nak beli, proceed. Jangan risau. Boleh je jual tu, tidak ada isu. Walaupun dulu masa seller ataupun vendor tu beli dulu dengan pemaju, dia beli ada diskaun bumi dan dia dikategorikan lot dia tu ataupun unit yang dia beli tu adalah unit Bumi Putra. Tak ada masalah, boleh jual. Okay, proceed. Okay, lepas ni ramai yang close ni. Okay, Rashidah lepas ni boleh close, ada prospek, alhamdulillah, tahniah. Okay, call balik Rashidah, beritahu dengan dia. Okay, tak ada masalah, boleh proceed. Right. Itu untuk yang berstatus freehold. Okay. So yang kedua, situation yang kedua, kalau hartanah tersebut berstatus leasehold. Okay. Pegangan pajakan, pajakan yang biasanya 99 tahun lah. Okay, tengok scroll kat bawah tu, tiba-tiba ada tulis sekatan kepentingan. Tanah ini tidak boleh dijual, digadai, dipajak, dipindah milik melainkan dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. Okey, untuk menjawab soalan tu, tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Tuan-tuan, puan-puan, perlulah faham. Restriction ataupun sekatan kepentingan tersebut mewajibkan. Tuan-tuan, puan-puan yang nak jual hartanah yang berstatus leasehold, yang ada sekatan kepentingan, perlu mendapatkan kebenaran dulu daripada pihak berkuasa negeri. Okay, tak kisahlah yang nak beli itu Melayu ke, yang nak beli itu Cina ke, yang nak beli itu India ke, apa bangsa sekalipun, mesti melalui proses mendapatkan konsen daripada pejabat tanah terlebih dahulu ataupun pihak berkuasa negeri terlebih dahulu. Okay, so ramai yang bertanya kepada saya, okay, coach, agak-agak boleh lepas tak? Buyer ni sekian-sekian, mak dia Cina, bapak dia Melayu, kahwin, lepas tu dapat dia, bangsa dekat surat beranak tulis bangsa sekian-sekian. Apa ni semua kan, macam-macam cerita lah saya dengar kan, macam-macam cerita saya dengar. Sampai saya dah fikir, oh aku kena buat live ni, malam ni aku nekat, aku buat live, bagi semua dengar, bagi semua faham tentang topik ni. Ada tu kata dia ni lahir kat Brunei, ada yang lahir dekat Sabah, Sarawak. Lepas tu mak bapak dia bawa balik sini apa semua kan, dalam surat beranak tulis bangsa dia Jawi Peranakan, macam-macam lah. Macam-macam bangsa kat situ jadi isu dan sebagainya. Okay? Jadi untuk menjawab soalan tuan-tuan puan, senang je, simple aja jawapan kepada soalan tu. Okay, tak boleh tidak, tak boleh tidak, tuan-tuan puan perlu faham, bila nak jual kepada mana-mana buyer sekalipun, bila hartanah tersebut diletakkan di bawah status leasehold yang ada sekatan kepentingan. Okey, bukan leasehold sajalah, yang freehold pun termasuk. Kalau misal kata freehold, contoh di Bandar Enstek Negeri Sembilan, kat Negeri Sembilan banyak hartanah yang berstatus freehold tapi dia perlu dapatkan konsen daripada pejabat tanah. Okay. So mana-mana hartanah yang ada sekatan kepentingan yang memerlukan tuan-tuan puan sebagai penjual mendapatkan kebenaran pindah milik daripada pejabat tanah ataupun daripada kerajaan negeri, tuan-tuan puan perlu submit borang kebenaran ataupun borang permohonan untuk dapatkan konsen daripada pejabat tanah terlebih dahulu. Okey, jadi soalan cepu masnya, kat mana sebenarnya soalan cepu masnya tu? Okey, soalan cepu masnya adalah, boleh tak kalau saya ada buyer nan bumi yang nak beli rumah tersebut? Jadi soalan jawapan kepada soalan tu saya dah jawab dah sebenarnya tadi. Boleh, tertakluk kepada kebenaran pihak berkuasa negeri lah.
kena dapatkan konsen daripada pejabat tanah dulu, barulah boleh transfer kepada bakal buyer yang bukan Bumiputera tadi tu. Okey. So kalau katalah sekarang ni dah ada prospek, okey, prospek tu bukan Bumiputera, dia nak beli juga rumah yang berstatus leasehold tadi, dan dalam masa yang sama kita ada sekatan kepentingan yang memerlukan konsen ataupun kebenaran pindah milik daripada pejabat tanah. Jadi untuk menjawab soalan tu, saya beritahu dengan tuan-tuan perempuan, pertama tuan-tuan perempuan kena beritahu dengan prospek buyer tu. Encik, rumah ni sekarang ni sebenarnya status dia leasehold. Status dia leasehold. So, kalau status leasehold, encik tengok kat bahagian bawah geran tu, dia tulis ada sekatan kepentingan tak boleh jual tanpa kebenaran daripada pihak berkuasa negeri. Jadi apa yang saya syorkan pada encik, kalau encik betul-betul nak beli rumah ni, kita boleh sign SNP. Prosedur dia mesti sign SNP dulu. Sebelum apply consent tu kena sign SNP, SNP kena matikan stamp, barulah kita boleh submit ke pejabat tanah untuk dapatkan consent daripada pejabat tanah. Itu prosedur dia. Alright, so sekarang ni encik, kalau encik betul-betul nak beli rumah ni, saya syorkan encik try dulu. Encik try dulu, masuk sahaja, encik bayar je booking 3% kepada saya, untuk booking rumah ni, and then kita jumpa lawyer, kita prepare SNP, lawyer prepare SNP, lawyer sign SNP dengan encik. Bila dah sign SNP dengan encik, kita masuk consent dulu dekat pejabat tanah. So dia akan tanya balik, tapi saya bukan Bumi mah, saya India ataupun saya China kan, so chances untuk dapat consent tu macam mana? Encik minta maaf, saya tak boleh nak jawab soalan tu, yang hanya boleh jawab soalan tu hanya pejabat tanah sahaja. Straight away cakap dengan dia. Jangan bagi harapan yang tinggi kepada dia. Ini ada setengah-setengah rent ni beritahu, mesti lepas punya, ini lawyer power mah, dia boleh kau tim mah dengan pejabat tanah, mana ada macam tu. Saya tak pernah janji apa-apa pun dengan tuan-tuan perempuan. Consent to transfer application ni memang tertakluk kepada budi bicara pejabat tanah sahaja. Lawyer tu tahap dewa ke, tahap gaban ke, tak boleh nak tolong. Semua tu kena go through pejabat tanah. Pejabat tanah sahaja yang boleh keluarkan kelulusan. So jangan terpedayalah. Kadang-kadang setengah orang ni, dia mudah terpedaya dengan pujuk rayu, so-called pujuk rayu orang yang tak bertanggungjawab ni lah. So saya minta maaf lah. Saya pun sedih sebenarnya bila ada rakan-rakan peguam yang mungkin tak begitu beretika lah. Dia cakap, ini confirm lulus mah, saya biasa kau tim dengan pejabat tanah macam tu kan. So bagi saya benda-benda macam ni, tuan-tuan perempuan perlu bagi penjelasan yang sebaik-baiknya kepada bakal pembeli tadi. Jangan bagi harapan terlalu tinggi pada mereka. Sebab no such thing as confirm memang boleh lulus. Tak ada. Tak ada. So kena beritahu dengan dia. Tuan, kalau tuan beli rumah ni, subject to consent transfer daripada pejabat tanah, bidang kuasa pejabat tanah sahaja yang boleh luluskan, saya tak boleh nak bantu, lawyer pun tak boleh nak bantu, kita serahkan pada pejabat tanah sahaja yang akan proses permohonan tersebut. Lulus tak lulus itu bergantung pada pejabat tanah sendiri. Kena bagi tahu dengan macam tu. So macam yang kita dah biasa faham, dalam booking form, bila kita sign ATP, booking form dengan bakal pembeli tadi tu, dekat situ pun ada beritahu, subject to consent to transfer, kena dapatkan kebenaran pindah milik daripada pejabat tanah. Kalau pejabat tanah tak luluskan consent tersebut, maka perjanjian jual beli yang dah ditandatangani itu pun ada nyatakan SPA ataupun sale and purchase agreement tadi tu terbatal dengan automatik ataupun terbatal dengan sendirinya. Dan ATP booking tadi pun terbatal dengan sendirinya. Jadi tuan-tuan perempuan sebagai rent perlu bertanggungjawab dalam hal ni, bagi tahu perkara yang sebenar. Jangan bagi harapan yang terlalu tinggi kepada prospek buyer, kata confirm lulus ke apa ke, semua tu memang membongak je lah, senang cerita kan. Orang negeri Sembilan kata membongak je. Jangan kita simply bagi janji benda yang kita tak boleh nak confirmkan. So kita just cakap dengan dia, tuan boleh try, boleh cuba, tak dapat kita pulang balik duit deposit, dapat kita proceed. Itu je. So nak menjawab soalan tu tuan puan, saya sendiri memang tak suka nak kata apa cerita benda pening-pening kepala, nak bagi corner sana corner sini boleh dapat ke tak boleh dapat ke. Saya cakap terus terang je. Leasehold ada sekatan kepentingan, masuk konsen, lulus alhamdulillah. Tak lulus nauzubillah lah kan. Kita pulang balik deposit tu dan kita anggap tak ada rezeki je lah. Nak buat macam mana kan? So ada yang bertanya soalan, coach macam mana coach kalau misalnya kata saya nak proceed juga, nak submit consent tu dan dalam masa yang sama kita nak buat rayuan kalau consent application yang pertama tadi tu rejected.
Jawapan kepada soalan ni, saya ada beberapa cases lah, kes-kes yang saya yang buat sebelum-sebelum ni. Okay. Rayuan tu sentiasa memang tuan-tuan perempuan berhak untuk buat rayuan. Sekiranya permohonan pertama tadi telah ditolak oleh pejabat tanah, tuan-tuan perempuan boleh masuk buat rayuan dan menggunakan alasan-alasan yang kukuh lah. Okay, sebagai penjual. Okay, contoh rayuan yang kita buat sebelum-sebelum ni lah, kes-kes saya. Okay, yang pertama, katalah hartanah tersebut telah pun diiklankan lebih daripada setahun. Okay, kena buktikan, tunjukkan dalam rayuan tu, kita kena buat surat lah, surat tu kita kena hantar ke pejabat tanah, attachkan sekali dengan bukti yang kukuh, mengesahkan bahawa yang pertama, kita dah cuba jual hartanah ni kepada Bumi Putra, selama lebih setahun, tapi unfortunately tak ada bumi buyer yang datang, yang beli. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin rayuan yang kita berikan kepada pejabat tanah, duit yang kita perlukan hasil daripada jualan rumah ni adalah untuk menyelesaikan hutang piutang yang terlalu banyak. Saya nak selesaikan hutang piutang, hutang rumah, hutang benda-benda lain yang memungkinkan kita ni menjadi seorang bankrupt. Kita kena tulislah kat situ, alasan tu kita kena bagi sokongan kepada alasan tadi pun kita kena tunjukkan jugalah. So itu antara alasan yang biasa kita gunakan. Okay, yang ketiga, katalah tuan-tuan perempuan ni mempunyai penyakit kritikal ataupun family members, isteri ke, ayah ke, mak ke ada menghadapi penyakit kritikal yang memerlukan rawatan segera. Kena tunjukkan bukti. Jangan kata penyakit kritikal tak ada bukti pula. So kena tunjukkan bukti. Ada surat daripada hospital mengesahkan yang ayah ke, mak ke, anak ke ada penyakit kritikal yang memerlukan rawatan dan memerlukan kos rawatan sekian-sekian banyak. So kita tunjukkan dia punya lampiran tu sebagai bukti sokongan kita lah. So itu antara alasan-alasan yang kita boleh gunakan. Okay, ada juga yang gunakan alasan nak migrate, pergi ke luar negeri, dan dalam masa yang sama dah bercadang untuk bermastautin di luar Malaysia. Okay, so itu pun ada juga gunakan alasan macam tu. Dan kita perlu lampirkan lah kalau migrate ke luar negeri tu ada surat tawaran kerja daripada luar. So perkara-perkara tersebut kita perlu buktikan dalam permohonan kita untuk buat rayuan tadi. Okay, alright. So daripada apa yang saya terangkan tadi, tuan-tuan perempuan, saya rasa penjelasan tu agak mudah untuk difahami. Okay. Kalau beli freehold, tidak ada sekatan kepentingan, tidak ada syarat kat situ, perlu dapatkan kebenaran pihak berkuasa negeri, by all means, tuan-tuan perempuan boleh sahaja jual kepada sesiapa pun. Be it Bumi Putra, non Bumi Putra, tak ada masalah, boleh sahaja jual. Okey, itu untuk status hartanah yang dah ada grant individu dan juga grant strata tadilah. Okey. Kalau misal kata grant tersebut dah keluar dan statusnya adalah leasehold dan di bawah tu ada sekatan kepentingan yang mensyaratkan perlu mendapatkan kebenaran pihak berkuasa negeri sebelum boleh jual, jadi tuan-tuan perempuan tak boleh elak, kena submit application untuk dapatkan konsen daripada pejabat tanah dulu. Lepas tak lepas bergantung kepada pejabat tanah, bukan bergantung pada saya. Harap fahamlah tuan-tuan perempuan. So jangan tanya saya soalan-soalan magic. Soalan-soalan yang saya tak boleh nak jawab, minta maaf banyak-banyak lah. Tuan, agak-agak ni boleh lepas tak? Ni agak-agak ni macam ni. Saya tunjuk surat beranak lagi kat saya. Ni macam ni tuan, okay, status dia ni, bangsa dia ni, tengok ni apa ni, Melayu peranakan, apa benda tak macam-macam lagi lah kan. So saya cakap senang je, senang je, beritahu je dengan prospek tu. Bismillahirrahmanirrahim, Allah, submit je dulu konsen tu. Ada rezeki lepas, Alhamdulillah, belilah rumah tu. Tak ada rezeki tak lepas, pulangkan balik deposit. Itu je, apa yang susahnya. Tak susah pun, jangan jadikan benda tu jadi susah. Okay, so saya harap semua faham dengan penerangan saya. Okay, alright, ada apa-apa nak tanya? Silakan. Betul, saya pernah kena dengan rent. Hangus duit booking, kita boleh last kata boleh last lari tak nampak batang hidung, pengalaman dan pengajaran. Okey, Puan Aini, okey, saya syorkanlah Puan Aini sebelum berurusan dengan mana-mana perunding hartanah tu, Puan Aini kena check dulu. Perunding hartanah tu betul-betul ke dia tu perunding hartanah yang berdaftar, minta dia tunjukkan rentek. Puan Aini, kena ingat perunding hartanah yang berdaftar dengan Lembaga Penilai Pentaksir Ejen Hartanah dan Pengurus Harta, LPPEH, dia ada rentek. Rentek dia tu minta dia tunjukkan. Minta dia tunjukkan rentek, betul ni ada rentek ni. Bila ada rentek ni tunjukkan apa ni kepada Puan Aini. Kalau misal kata Puan Aini dia tengok, okey. So kalau misal kata dia minta bayar dan sebagainya, bayar pastikan booking jangan bayar kepada dia. Booking bayar kepada syarikat agensi yang dia bernaung tu, bukan atas nama individu dia. Kalau dia kata tak apa, tak ada masalah, you transfer pada saya masukkan dalam akaun company lah, jangan risau, tak ada mana saya tak lari punya. Itu memang nak lari lah tu. Memang dia nak lari lah tu. So jangan masukkan dalam akaun personal dia, masukkan dalam akaun company dia.
Katalah company dia apa? GS Realty. So masuk dalam GS Realty. Katalah company dia apa? iRealty. Masukkan dalam iRealty. Senyum orang-orang iRealty. Okay. Siapa lagi ada ni? Kyo Azman. Kyo Azwan. Okay, Tuan Kyo tanya apa ni? Based on coach punya experience, let's say daripada 10 case, leasehold bumi, tunan bumi. Saya boleh tunjuk lah benda ni. Apa saya tak tunjuk? Okay. So semua boleh baca kat situ. Based on coach punya experience, let's say daripada 10 case, leasehold bumi, tunan bumi, berapa yang berjaya? Allahu Akbar. Soalan Tuan Kyo ni pun saya rasa susah nak jawab ni. Daripada pengalaman saya lah. Kebanyakannya bila masuk first time memang kena reject. Memang kena reject. So bila apply, kita kena buat appeal. Bila kena reject tu kita buat appeal dan kita kena nyatakan alasan-alasan yang kukuh untuk menjual tu, dan insyaAllah second attempt tu biasanya berjaya lah. Second attempt biasanya berjaya. Tengok pada case to case basis lah apa alasan yang kita gunakan, dan kata apa dia punya bukti tu kena ada lah. Bukti kena ada. Kita kena tunjukkan, lampirkan bukti-bukti tu. Okey, saya nak go through balik soalan-soalan yang saudara-saudari ajukan kepada saya daripada awal tadi. Kejap Okey, kita pilih soalan Tuan Tommy Okey, soalan saya ada beli subsale sebelum ni, owner China. Bila saya beli property ni, kata ejen hartanah lah unit saya beli ni akan automatically jadi bumi lot. Mohon pencerahan. Okey. Soalan Tuan Tommy ni kena tengok balik apa yang saya dah terangkan tadi. Hartanah tu dah ada geran individu ataupun belum ada geran individu. Kalau belum ada geran individu, kena tulis surat kepada pemaju untuk dapatkan surat pengesahan ataupun confirmation letter dulu. Kalau dah ada grant individu, kena tengok grant tu freehold, tidak ada sekatan kepentingan ataupun dia ada sekatan kepentingan. Kalau misal kata ada sekatan kepentingan, tak boleh tidak, kita kena tulis surat ataupun kita kena buat permohonan untuk dapatkan konsen pindah milik daripada pejabat tanah. Okey. Jadi nak menjawab soalan Encik Tommy ni tadi, so berdasarkan kepada apa yang saya dah terangkan tadi tu, kalau katalah Encik nak beli rumah tu, cek balik dengan ejen ke, dengan owner rumah tu ke, dapatkan maklumat grant dah ada belum. Kalau dah ada grant tu, minta dia tunjukkan pada Encik dan tengok kat grant tu dia ada sekatan kepentingan ataupun tidak. Kalau katalah Encik Tommy ni adalah warga negara Malaysia dan dalam masa yang sama hartanah tersebut dah ada grant individu dan tidak ada sekatan kepentingan, tidak ada masalah, boleh beli. Walaupun owner sebelum ni Cina ke, owner sebelum tu Melayu ke, tak ada masalah. Tak ada apa-apa masalah. Boleh beli insyaAllah. Okay. Alright. Siapa lagi ada tanya ni tadi? Banyak lagi soalan ni kan. Okay. Cik Rashid punya soalan. Jika pembeli membeli aset nan bumi, adakah secara automatik ia akan bertukar ke bumi lot? Dia bukan macam tu Cik Rashid. Dia bukannya, ni pun satu mitos juga yang selalu orang duk cerita-cerita. Dulu masa beli, asalnya bumi. Lepas tu Cina pula beli, nan bumi pula beli. Dan sekarang ni bila Cina tu nak jual, dia jual kepada bumi balik. So dia akan jadi balik bumi. No such thing sebenarnya. Tak ada istilah asal pindah kepada orang ni, lepas tu orang ni bangsa dia apa, lepas tu dia tak boleh nak tukar pula bangsa kepada orang ni. Tak ada, no such thing. So kesimpulannya ada je, tengok dulu status grant itu dah ada ke belum. Dah ada grant dan buat macam mana yang cara dah ada grant tadi. Kalau belum ada grant, buat cara yang macam belum ada grant tadi. Itu je. So tak payah pening-pening kepala lah. Tak payah pening-pening kepala, just kita, sebab kita ni sekarang ni, saya faham rakan-rakan RAN, sahabat-sahabat RAN yang saya selalu jumpa ni, diorang ni berada dalam dilema sebab dah dimomokkan, diceritakan dengan banyak perkara yang tahyul. Tahyul-mahyul semua tu. Tak payahlah nak percaya tahyul-mahyul tu. So kita ada undang-undang, kita ada hitam putihnya, benda tu very simple. Clear cut case. Tak payah nak pening-pening kepala. Ada grant, buat cara ada grant, tak ada grant, kita buat cara tak ada grant. Tulis je surat kepada pemaju, dapat jawapan dari pemaju, baru kita tahu boleh transfer kepada nan bumi ataupun tidak. Ni bumi lot ataupun tidak. Itu saja. Itu saja. So tak payah nak risau-risau. Kalau ada prospek buyer, just bagi tahu dengan prospek buyer tu, tunggu sekejap. Kalau katalah yang masih lagi bawah masa title tadi kan, bawah masa title tadi, minta dia tunggu sekejap dalam 2 minggu ke sebulan lah. Cakap dengan dia sebulan je lah. You tunggu sekejap dalam masa sebulan, lawyer tulis surat dulu. Lawyer tulis surat dulu pada pemaju, tunggu reply daripada pemaju. Kalau pemaju kata boleh transfer, alhamdulillah, proceed.
Kan kalau dia kata tak boleh transfer, dan beritahu dengan dia lah, bukan rezeki you lah nak beli rumah ni. Dan you all tak payah nak susah-susah lagi. Lepas tu dah ada surat daripada pemaju tu, gunakan benda tu sebagai rujukan lah, sebagai presiden. Selepas tu ada bumi punya buyer, proceed. Kalau misalnya kata non bumi punya buyer nak beli, dan kita beritahu, sorry lah, memang pemaju dah keluarkan surat hanya untuk bumi buyer saja. So orang kata tak payah nak pening-pening kepala lah. Kita teruskan dengan cara yang betul dan tak memeningkan kepala, dan tak perlu kita nak buat kerja 2-3 kali. Okey, Puan Syida tanya ni, okey, ada yang bagi tahu bumi non bumi ini untuk developer saja. Kalau subsale tak ada isu, ni betul ke? Okey. Sama juga Puan Syida, bergantung pada status, sama ada dia ada grant individu ataupun tidak ada grant individu, sama juga. Macam mana saya dah terangkan tadi. So maknanya kalau kita nak beli dengan developer, katalah kita beli primary market, kita beli rumah yang under con ataupun rumah completed yang overhang. Sekarang ni kan istilah banyak yang kita gunakan tu overhang, yang tak laku. Pemaju nak jual kan. So pemaju dia kata, okey sekarang ni kota untuk bumi. Sekian-sekian, ada diskaun sekian-sekian. So kita dah tanya dengan pemaju, okey sekarang ni kota bumi ni, dia punya kota ni maknanya lepas ni kalau saya nak jual pada non bumi boleh ke tidak? Straight away tanya dengan pemaju tersebut. Kalau pemaju tu kata, okay, ni leasehold property subject to consent to transfer. Sebab sekarang, tuan-tuan perempuan kena faham, bila beli hartanah daripada pemaju, memang dah ada grant strata ataupun grant individu yang dah diberikan bersama bila kita nak serahkan vacant possession. Itu untuk hak milik strata lah. So, bila kita beli yang hak milik strata ni, the moment kita terima kunci daripada pemaju, masa tu terus dapat grant. Okay, tu bagusnya sekarang ni lah, bila beli dengan pemaju tu. So, kesimpulan yang saya nak jawab soalan Puan Syida ni tadi, Puan Syida perlu tanya balik dengan pemaju tadi, okey, adakah grant seratanya nanti hartanah tu leasehold ataupun freehold. Kalau dia kata memang hartanah tu freehold, tak ada masalah. Kalau puan beli yang status bumi lot sekalipun, dapat diskaun banyak untuk beli yang bumi lot sekalipun, tidak ada isu. Lepas ni nak jual kepada bangsa lain pun tak ada masalah. Yang bumi non bumi putra buyer pun tak ada masalah. Boleh, insya-Allah. Okey, perlu diingat penerangan saya yang awal-awal tadi sebelum kita start kita punya live ni, saya dah terangkan yang saya ceritakan ni untuk hartanah sekitar Selangor dan Klang Valley sahaja. Negeri lain mungkin ada beza. Especially macam Johor. Johor macam-macam lot ada, international lot lah, bumi lot lah, macam-macam lah. Jadi kalau Tuan Hafiz ada lagi bersama kita malam ni, tuan-tuan perempuan yang ada di sekitar Johor, boleh bertanya dalam ruangan komen. Okey, hartanah di Johor sekian-sekian, apa isu dia? Okay, so kalau Tuan Hafiz kita, sahabat saya ada lagi dalam rancangan live ni, mungkin boleh minta tolong Tuan Hafiz tolong jawabkan lah. Okay, terima kasih Puan Syida atas soalan tadi tu. Okay, Puan Aini ni, saya bangsa Melayu keturunan Indonesia, kad birth certificate tapi tak entitled result Melayu. Okay, ni saya dah jawab tadi soalan tu. Memang dia dia tengok pada bangsa Melayu dan mesti warga negara Malaysia lah. So kalau katalah kita dalam birth certificate tu tak cukup lim ataupun tak cukup syarat yang dah ditetapkan oleh pejabat tanah, dan unfortunately minta maaf banyak-banyak, memang Puan Aini tak boleh beli tanah Rizab Melayu. Tapi yang saya ceritakan tadi tu untuk Rizab Melayu tu memang syarat dia lebih ketat berbanding dengan lot Bumi Putra tadi tu. Okay, kalau untuk subsale, macam mana nak check bumi atau non bumi lot? Biasa dalam title tak ada info. Betul macam Farhan tanya tu, memang dalam title tu tak tulis pun, dia tak ada tulis kat situ bumi ataupun non bumi. Jadi cara dia macam mana kita nak tahu, okey. Balik semula kepada sekatan kepentingan tu. Dah ada grant kan, saya dah beritahu tadi, dah ada grant, simple aja, tengok kat bawah sekatan kepentingan. Ada consent ke tak ada consent? Ada consent, apply. Kalau tak ada consent, then tak payah apply. Okay, so be it nak jual pada bumi ataupun non bumi, tak ada masalah. Kalau misal kata yang tak ada sekatan kepentingan tadi tu boleh jual, tak ada masalah. Okay, Syafiq, coach, buyer non bumi, property bumi lot tapi kawasan Muslim non bumi, ada peluang ke untuk bumi miliki property tersebut? Okay, so berbalik kepada perkongsian saya awal-awal tadi, tengok dah ada grant ke belum. Kalau dah ada grant, tengok pada sekatan kepentingan Syafiq. Ada sekatan kepentingan, na'uzubillah minta jauh lah. Kalau misalnya kata consent tu kita apply tak lepas. So kita doa-doa bagi consent terlepas lah. Tak kisah dia kawasan tu kawasan penempatan yang ramai Cina ke, ramai India ke, ramai Melayu ke. Dia doesn't matter. Kalau ada je sekatan kepentingan, kena submit consent. Kena apply consent. Itu je syarat dia. Lulus tak lulus bergantung pada pejabat tanah. So kita usahakanlah tengok macam mana.
Okey, saya pun ada kes dalam grant dan SMP tak ada tulis bumi kenan bumi, owner bumi, bahagian sekatan tiada. Bahagian sekatan tiada tak ada masalah, boleh je jual. Kalau tak ada sekatan, by all means Rashidah, silakan. Silakan menjual, cari prospek buyer, segera jualkan rumah tu. InsyaAllah boleh close. Saya doa banyak-banyak bagi Rashidah close cepat-cepat. Okey, selama-lamanya freehold. Selama-lamanya freehold ya. Yes. Grant untuk selama-lamanya tu freehold lah. Okay, Muaz. Okay, so soalan Muaz ni apa pula ni? If bumi dah beli non bumi lot, then hartanah tersebut boleh dijual balik pada non bumi buyer, coach. Okay. Ni pun sama juga Muaz, macam saya dah terangkan tadi. Kalau kata dah ada grant, tengok bahagian sekatan kepentingan, perlu dapatkan konsen, kita kena dapatkan konsen dulu. Okay. Kalau misalnya kata belum ada grant, kita kena tulis surat kepada pemaju untuk dapatkan confirmation letter. Dibenarkan ataupun tidak tertakluk kepada pemaju punya kebenaran. Alhamdulillah terjawab dah satu unit rumah klien saya. Okey, ini pun saya ucapkan tahniah kepada Rashidah. So boleh terus close insya-Allah. Okey, Keith pun ada. Thank you Keith join sekali malam ni. Abdullah Osman, okay, terima kasih tuan Allah. Baru semalam kita bercakap telefon. Okey, so siapa-siapa yang dah bersama-sama ni alhamdulillah banyak yang apa. Okey, ni ada soalan baru ni. Rashidah ada tanya, berapa lama ya nak tahu keputusan? Keputusan untuk konsen ke ataupun keputusan daripada pemaju untuk apa confirmation letter tu? Okey, kalau konsen tu transfer daripada pejabat tanah bergantung, bergantung. Okey, saya nak cerita sikitlah. Sekarang ni pejabat tanah di negeri Selangor, especially di negeri Selangor sedang menghadapi masalah, menghadapi masalah kelewatan proses. Saya minta maaf banyak-banyak rent yang submit kes pada saya minggu lepas, yang nak dapatkan konsen tu transfer daripada pejabat tanah yang apa daripada sebelum PKP lagi konsen masih lagi belum lepas. Tuan-tuan perempuan boleh tengok sharing saya dalam posting yang saya buat di page Hartanah dan Anda. Budak runner saya sampai dah give up dah. Sampai dah give up. Saya ada 5 orang runner. 5 orang runner ni 5-5 semua cakap benda yang sama. Minta maaf lah. Bos, saya nak pergi pejabat tanah Shah Alam ni paling seram sekali bos. Sekarang ni macam-macam benda yang ni. Nak dapatkan nombor satu hal. Dah dapat nombor tak kena panggil. Lepas tu buat sistem apa ni Dropbox pula tu nak kena beli wang post. Nak kena beli wang pos ataupun nak kena buat apa ni bank draft, satu kerja pula nak kena pergi beratur kat pejabat pos, nak beli wang pos dan sebagainya. Itulah sekarang ni memang very ridiculous lah tindakan yang apa sistem yang dibuat oleh, minta maaf cakap lah pejabat tanah negeri Selangor ni kena ubah lah. So saya dah berbuih dah bercerita benda ni kepada semua sahabat-sahabat yang bertanyakan macam mana konsen ni tak lepas-lepas lagi ni apa semua ni kan. So daripada awal sebelum PKP lagi dah submit sampai ke sekarang ni belum keluar-keluar lagi. Jadi saya terpaksa ceritakan benda yang sebenar. Sekarang ni untuk pengetahuan tuan-tuan puan semua, konsen punya application tak kisahlah nak buat konsen ke, nak buat land search sekalipun. Land search yang dulu pergi pagi tengah hari dah dapat tu, sekarang ni pun makan seminggu pun nak dapat land search. Itu pun kena tunggu email tu reply by pejabat tanah. Ini untuk Negeri Selangor saya cerita ni untuk Negeri Selangor. Email dah reply baru kita boleh kutip. Kita kena masukkan carian yang kita buat tu dalam dia punya apa tu Dropbox, saya panggil Dropbox. So bila kita dah buat kat situ, kita kena apa ni tunggu dia orang emailkan kepada kita, barulah kita boleh buat kutipan. Sampai macam tu sekali sebab saya tak pastilah dia punya backlog cases ni terlalu banyak. Mungkin masa PKP itu dia orang tak boleh nak uruskan. So buka aja PKPP ni semua pejabat tanah dah boleh menjalankan urusan. Jadi terlalu banyak sangat lambakan kes yang backlog tu. Jadi dia orang dah tak boleh ni. Jadi bagi pandangan saya sudah tiba masanya sebenarnya e-tanah yang dulu dah sebenarnya dah buat. E-tanah tu dia orang dah rangka dah. Tapi belum lagi dimuktamadkan. Jadi sekarang ni lah masa yang paling tepat sekali untuk buat e-tanah tu segera. E-filing mahkamah dah buat. E-tanah ni bila nak buat lagi? Takkan nak buat land search nak kena beratur, nak kena land search benda simple kot kan. Land search ni benda yang paling simple sekali. Database tu dah ada sebenarnya. Dia orang dah buat dah database tu. Cuma nak link, nak synchronizkan benda tu saja. Patut dah ada dah mobile apps ke ataupun website ke nak buat land search, key in je nombor grant apa semua tu, pap, bayar, terus dapat land search tu. Kan sepatutnya macam tu. Benda paling simple kot. Dan land search ni benda paling vital. Sebelum saya nak prepare SMP tu, saya kena ada land search dulu. Tak ada land search, saya tak berani sebenarnya nak lepaskan SMP tu untuk ditantangani. Takut nanti tiba-tiba ada caveat, tiba-tiba ada charge dan sebagainya lah kat atas grant tu, kita tak tahu kan. Jadi bagi saya lah tolonglah sangat-sangat. PTG wilayah okey sikit. Wilayah dia nak kata okey sangat tak okey sangat lah. Masih lagi ada
orang kata apa, hiccup sana sini, tapi better lah berbanding dengan Selangor punya kan. Jadi saya harapkan adalah tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa, especially untuk Pejabat Tanah Negeri Selangor, ambil lah tindakan untuk mempercepatkan proses tu. Jadi untuk menjawab soalan Rashidah, dalam tempoh PKPP ni saya rasalah kalau konsen tu baru submit, mungkin makan masa lagi, kalau dulu sebulan lebih dah dapat dah. Sebelum PKP ni, sebulan lebih pun dah dapat. Alhamdulillah. Sekarang ni mungkin ada kes saya sebelum PKP tu dah submit sampai ke sekarang belum dapat lagi. So just kira lah berapa bulan dah. Dah lebih 3 bulan dah. Masih belum dapat lagi konsen tu. Jadi itulah saya harap ada penambahbaikan lah untuk apa tu. Alright, so seterusnya untuk loan LPPSA, berapa lama masa diambil untuk tunggu settle? Alamak. Loan LPPSA, soalan tuan ni terlalu general ni tuan Hanafiah, okey. Kalau loan LPPSA, tengok pada status grant lah. Kalau grant tu grant freehold, biasanya lah grant freehold paling cepat pun 4 bulan. 4 bulan baru tuan akan menerima kunci, ataupun kalau tuan sebagai penjual dalam tempoh 4 bulan, 4 ke 5 bulan lah. Biasanya tuan akan dapat lah bayaran pinjaman daripada LPPSA itu dilepaskan kepada tuan. 4 ke 5 bulan. Kalau freehold. Kalau leasehold yang kena apply consent tadi tu, tuan dia tambah kat situ. Bergantung pada consent to transfer ataupun kebenaran pindah milik daripada pejabat tanah dapat, daripada situ baru start yang 4 ke 5 bulan tu. Dan consent punya application ni memang akan makan masa lah. Dan LPPSA punya cara, selagi kita tak dapat consent daripada pejabat tanah, selagi itulah loan tu tak boleh nak diproses. Kena dapatkan konsen dulu, barulah surat kebenaran dah keluar daripada pejabat tanah, barulah kita boleh teruskan dengan application ataupun proses untuk pinjaman dengan LPPSA tadi. Selagi belum dapat konsen tu, selagi tu tak boleh nak diproses. Permohonan tu akan jadi dia panggil tergantung lah kat situ. Dia akan KIV dulu. Jadi Tuan Hanafiah, saya harap Tuan Hanafiah kalau misalnya kata nak buat loan LPPSA, perlu bersabarlah sekejap. Untuk proses nak dapatkan konsen tu sekarang ni pun makan masa. Kadang-kadang kalau tuan di negeri Selangor lah, kalau tuan di negeri Selangor, saya boleh estimate nak dapatkan konsen tu lebih kurang dalam 2 ke 3 bulan baru dapat. Itu pun kalau bernasib baik. Kadang-kadang boleh drag lagi. Bergantung pada proses di pejabat tanah tu sendirilah macam mana. Okey. Tuan, jika master title pemaju dah bankrupt, still boleh proceed tak? Master title pemaju dah bankrupt boleh. Macam saya pernah cerita dulu Rashidah, kalau katalah pemaju dah bankrupt, awal-awal tadi pun saya dah beritahu, kita perlu tulis surat kepada pelikuidasi atau liquidator. Kenal pasti siapa liquidatornya, so kita tulis surat kepada liquidator untuk dapatkan dia punya confirmation letter tu. InsyaAllah boleh. Tak ada masalah, boleh proceed. Cuma Rashidah kena faham, kes-kes yang melibatkan tanah yang pemaju dah bankrupt, financing dengan bank, some bank saja yang boleh bagi financing. LPPSA definitely tak boleh. Nak buat loan dengan government untuk rumah yang pemaju dah bankrupt ni, unfortunately tak boleh. So kalau dengan bank pula, setengah bank saja yang boleh bagi financing. So kena berhati-hati di situ. Kena beritahu dengan bakal buyer tu. Kalau misal kata dia nak beli juga rumah tu, dia kena faham yang hanya setengah bank sahaja yang boleh buat pinjaman dengan untuk rumah yang berstatus pemaju bankrupt tadi tu. Okey, sekejap saya tengok lagi kalau ada soalan-soalan yang masuk. Okey, Tuan Muhammad Marbawi Taha, lot bumi dengan tanah Rizab Melayu sama tak tuan? Sangat-sangat berbeza tuan. Lot bumi bangsa tak semestinya Melayu sahaja. So Bumiputera ni tak semestinya bangsa Melayu sahaja. So dia boleh jadi Bumiputera Sabah Sarawak. Dan as long as kata pembelian tu di mengikut prosedur yang saya dah terangkan tadi, so maknanya kalau katalah dia dah ada grant individu, kita tengok pada sekatan kepentingan tadi tu. Kalau misalnya kata dia belum ada grant individu, kita kena tulis surat kepada pemaju lah untuk dapatkan confirmation letter. Yang untuk Rizab Melayu, definitely hanya orang berbangsa Melayu semenanjung sahaja yang beli. Kalau dia berbangsa Melayu tapi dia bukannya orang semenanjung, dia Sabah Sarawak ke, dia tak boleh beli. Itu beza dia.
So kita tengok Tuan Rashid tanya ni, saya ada membeli tanah lot di Kedah, dalam geran tertulis syarat untuk jual semula mesti cukup 10 tahun. Adakah negeri lain ada perbezaan? Yes. Macam Tuan Rashid punya tanah ni yang saya faham lah untuk dia sebenarnya setiap tanah tu dia kena tengok dia ada dia punya jenis-jenis tanah. Okay, kalau Tuan Rashid pernah dengar kalau geran yang melibatkan tanah Felda, geran tu dipanggil geran GSA, Group Settlement Act. Dia apa tu GSA ni untuk tanah untuk geran Felda, tanah di Felda, memang geran dia tu ada cop kat situ GSA. So macam Tuan Rashid ni saya rasa mungkin tanah sawah padi ke apa kan. Saya tak pastilah. So kalau ada nanti mungkin Tuan Rashid boleh WhatsApp saya, ambil nombor telefon saya 0126550685. Siapa-siapa yang rasa nak ber-WhatsApp dengan saya boleh communicate through WhatsApp. Saya bagi nombor telefon di ruangan komen tu. Mungkin Tuan Rashid boleh snap gambar, ambil gambar tu tunjukkan pada saya lah. Syarat untuk jual semula mesti cukup 10 tahun tu memang dia bergantung pada kerajaan negeri tu sendirilah. Masa dia nak alienate ni maknanya nak memberikan tanah tu, mengurniakan tanah tu kepada orang ataupun kepada public, dia ada syarat-syarat tertentu. Jadi nak tengok syarat tertentu tu memang kita kena tengok dalam geran tu sendirilah apa syarat-syarat dia. Okey. Negeri lain tu memang setiap negeri tu dia punya geran tu berbeza-beza. Bukan setiap negeri, kadang-kadang setiap daerah, setiap tempat dia punya geran tu berbeza-beza mengikut kepada kerajaan negeri tu sendiri nak letakkan syarat tertentu dalam geran tersebut. Okey. Ada lagi soalan-soalan yang mungkin saya belum jawab? Kalau saya ada terlepas pandang ke, sekejap saya scroll balik. Tuan Hafiz, ada lagi tak Tuan Hafiz? Kalau ada tolong jawab sekejap. Ada tak kawan-kawan kita, viewers daripada Johor yang nak tanya soalan berkenaan tanah di Johor? Kalau ada boleh tanyakan di ruangan komen, nanti insyaAllah saya jemput Tuan Hafiz kita untuk menjawab pertanyaan tuan-tuan perempuan lah. Ada geng-geng warga Johor kat sini, bangsa Johor ada. Orang kampung saya. Saya ni nama je orang Johor, tapi tanah kat Johor ni saya tak berapa faham sangat. Sebab banyak sangat jenis lah kat Johor ni. Jadi saya minta maaf lah kalau ada soalan-soalan tuan-tuan perempuan yang saya mungkin tak begitu mahir untuk menjawab. Saya punya pengalaman memang terhad untuk di negeri Selangor sajalah sebab memang saya ni berurusan banyak di negeri Selangor dan juga wilayah persekutuan. Okay, so kalau ada boleh masukkan dalam ruang komen. InsyaAllah nanti sahabat saya Tuan Hafiz boleh tolong jawabkan. Okay, so dah pukul berapa dah ni? 10.19, lebih kurang sejam lebih dah kita bersiaran. Okay. Ada lagi tak soalan-soalan yang tuan-tuan perempuan ingin ajukan? Boleh tolong masukkan di ruangan komen lah, insyaAllah. Okay, so kalau tengok dekat bawah ni, bawah ni saya dah tulis like, subscribe, follow FB page, YouTube channel, Instagram Hartanah dan Anda. Siapa yang belum like, siapa yang belum follow, siapa yang belum subscribe, search je. Pergi kat YouTube, search je Hartanah dan Anda, subscribe lah channel saya. Kesianlah kat saya. Kalau korang boleh subscribe channel Sagu tu yang masak tiap hari tu kan, apa Sagu nama dia? Sagu Mari pun dia lah kan, yang suka masak yang India laki bini tu kan. Takkanlah tak boleh nak tolong subscribe channel saya pula kan. So saya mengharapkanlah tuan-tuan perempuan tolonglah subscribe. Kesian subscriber saya baru ada 100 lebih je. Kesian sedih saya dah buat live tiap-tiap hari iaitu saya dah upload dalam, walaupun tak adalah apa sangat pun saya cerita benda berkenaan dengan hartanah, benda tips-tips yang saya boleh bagi berkenaan dengan hartanah kat dalam YouTube channel saya tu kan. Tapi yang dah ada join malam ni tolonglah tolong subscribe channel saya dan bagilah ramai-ramai sikit. Kalau boleh tolong sharekan saya punya video dalam tu. Banyak perkongsian yang ada dalam tu daripada hari pertama PKP tu saya dah mula bercerita so video kat dalam tu ada dalam berpuluh-puluh jugalah yang ada kan. So subscribe YouTube channel saya. Siapa yang belum follow saya dekat Instagram boleh follow saya Hartanah dan Anda. Dan yang belum like page Hartanah dan Anda ni tolonglah like. So bukan kena bayar pun like je. Kena cuma yang saya perkongsian saya ni sebenarnya saya cuba nak buat 2 minggu sekali tapi sebabkan Jumaat lepas ni saya dah sibuk nak balik kampung jadi tak sempat nak berkongsi secara live. Jadi saya buat pada malam ni dan insyaAllah hari Jumaat ni, Jumaat yang akan datang ni insyaAllah saya akan buat live lagi. Topik tu nanti saya akan war-warkan lah. Berkenaan dengan topik apa dan sebagainya tu nanti saya akan war-warkan.
Macam mana kita ada tanah tapi kita nak buat tanah tu tak boleh tukar milik? Macam mana ya? Macam mana soalan ni? Kita ada tanah tapi kita nak buat tanah tu tak boleh tukar milik. Maknanya tanah tu memang sampai bila-bila tak boleh tukar milik. Nak letakkan syarat tu sendiri. Ke macam mana tu? Saya tak berapa faham soalan Tuan Nazri Amin kita ni. Cuba bagi penjelasan sikit, nanti insyaAllah kita boleh cuba jawab soalan tu. Coach, tolong like page FB saya. Okey, Tuan Rashid punya FB page apa? Boleh type kat ruangan komen. Kejap lagi lepas habis live ni saya terus like. Okey, Tuan Hafiz masih ada lagi. Alhamdulillah. Okey, siapa-siapa daripada JB, siapa-siapa daripada Johor, kalau ada soalan kemusykilan berkenaan dengan konsen di Johor, boleh tanya dengan Tuan Hafiz, ada dekat dalam ni, ataupun saya rasa mungkin boleh add Tuan Hafiz sebagai friend ataupun boleh follow Tuan Hafiz Zulkafli tu. Kalau ada kemusykilan lepas ni, okey Fiz, boleh masukkan nombor telefon Fiz dalam ruangan komen kalau tak keberatan lah. Siapa-siapa yang daripada Johor mungkin nak tanya terus, lepas ni boleh contact terus. Ini sahabat saya daripada tahun 2002 lagi. Saya kenal beliau daripada tahun 2002, bukan sahaja sebagai seorang peguam, tetapi beliau juga adalah merupakan peguam syar'i. Peguam syar'i yang ada lesen di Johor. Selain daripada Johor saya tak pastilah, dekat negeri lain pun ada juga kot. Dan siapa-siapa yang nak tahu, mungkinlah ada kes-kes syariah yang nak refer pada Tuan Hafiz pun boleh. Okay, jadi saya galakkanlah, saya recommend sangat-sangat sahabat saya Tuan Hafiz ni. Betul, waris nanti tak boleh jual lah. Oh, maknanya tak nak bagi waris jual. Okay. Kalau misal kata nak letakkan syarat tak bagi waris jual, letak caveat je lah kot. Letak caveat. Tapi caveat ni kita buat 6 tahun. Saya tak pasti sama ada kita boleh mohon untuk caveat pendaftar dimasukkan. Caveat pendaftar akan berlanjutan sampai bila-bila selagi pendaftar sendiri. Pendaftar ni maknanya pentadbir tanah lah. Kalau caveat pendaftar, kita dah masukkan caveat pendaftar sampai bila-bila pendaftar tak tarik lagi benda tu, selagi itulah benda tu akan wujud. Itu kalau misalnya kata kita masukkan caveat pendaftar lah. Dan mungkin Tuan boleh confirmkan balik status caveat pendaftar tu dengan bertanya terus dengan pejabat tanah. Boleh ke tidak kita nak mohon untuk masukkan caveat pendaftar atas hartanah tersebut. Untuk mengelakkan daripada waris jual dan sebagainya lah. Okay, so saya rasa kalau masuk caveat persendirian 6 tahun, dia akan automatik terbatal lah. Jadi kena renew, leceh lah pula kan. So saya tak pasti sama ada nak buat caveat pendaftar tu macam mana proses dia. Tapi mungkin Tuan boleh terus berhubung dengan pejabat tanah. Mungkin pejabat tanah yang berkenaan kat mana tanah Tuan tu ada. Mungkin lah boleh tanya dengan diorang lah, boleh dapatkan ni ke tidak. Tu Tuan Hafiz dah masukkan kat situ. 0133420692. Semua rakan-rakan RAN yang ada kat JB, yang ada dekat Johor, bolehlah berhubung dengan Tuan Hafiz kalau misalnya kata ada soalan berkenaan dengan konsen di negeri Johor, insyaAllah. Cik Rashid, terima kasih. Sheet Property KL Selangor. Okay, insyaAllah nanti saya akan like page Cik Rashid. Saya akan like posting-posting yang Cik Rashid buat, insyaAllah. Kita sama-sama support. Kita sama-sama support, insyaAllah. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa itu saja perkongsian saya untuk malam ni. Saya bagi lagi 2 minit. Siapa-siapa nak share, boleh sharekan soalan di ruangan komen. Lagi 2 minit je saya bagi. Kalau dah tak ada, kita boleh tamatkan lah. Kita boleh tamatkan rancangan live kita pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang dah join rancangan live saya pada malam ni. Dan kepada sahabat saya Tuan Hafiz, pada yang dah bertanya soalan, Rashidah, ramailah tadi Tuan Rashid, yang apa tu, siapa nama, ramai yang bertanya soalan tadi, Syafiq ada, Muaz ada tanya. So terima kasih banyak-banyak kepada semua yang bertanya soalan. Saya harap apa yang saya dah sampaikan tadi tu dah menjawab soalan tuan-tuan puan semua. Okey, ada satu lagi last question daripada Irfan. Kalau tuan tanah meninggal, macam mana kalau waris tak boleh jual? Ini nak kena jawab kena minta Tuan Nazri sendiri jawab, sebab itu niat dia lah kan. Kalau tuan tanah meninggal, betul lah. Memang dia tak kasih jual, dia nak simpan untuk anak-anak cucu dia lah kan. So itu niat dia, dia tak nak bagi waris tu jual kan. Okay, jadi Tuan Nazri mungkin ada dia punya reason, alasan tersendiri lah sebab kenapa dia tak nak bagi anak cucu dia jual kepada orang lain. Jadi so pandangan saya, kalau misalnya kata nak juga, kena tanyakan dengan pentadbir tanah sama ada boleh tak kita mohon untuk masukkan caveat pendaftar.
Alright. Terima kasih banyak-banyak yang dah subscribe. Cikgu Husni, Rashidah, semua dah subscribe tu. Terima kasih banyak-banyak. So jangan serik, jangan rasa macam penat tengok live saya. Saya punya live memang macam ni, santai je. Sebab tu saya panggil sembang santai. Saya tak ada protokol-protokol nak kena orang kata apa pakai kod ke apa ke, tak ada. So kalau dah biasa tengok video live saya, sharing-sharing yang saya buat memang sempoi je. Sebab saya nak dekatkan diri saya dengan tuan-tuan puan semua. Saya tak nak nanti bila saya terlalu formal sangat, tuan-tuan puan nak tanya soalan pun segan. Nak tanya soalan pun takut. Ni lawyer ni macam garang kan. Nak tanya soalan pun macam takut lah kan. So saya tak nak jadi macam tu. Jadi saya nak tuan-tuan puan berada dekat dengan saya. Sebab saya anggap tuan-tuan puan ni sebagai sahabat-sahabat saya. Dan bagi yang tuan-tuan puan yang baru mengenali saya, okay, so saya ambil kesempatan ni lah untuk kenalkan diri. Nama saya Isaac Ismail. Saya lebih mesra dikenali sebagai Coach Isaac. Saya dah wujudkan hartanah anda ni sejak tahun lepas. Dan perkongsian saya dalam ni lebih kepada sharing ilmu dan juga tips berkenaan dengan hartanah. Terutamanya berkenaan dengan undang-undang sebab profession saya adalah seorang peguam hartanah. Dan kalau tuan-tuan puan ada kemusykilan, boleh berhubung dengan saya. Nombor telefon saya dah masukkan tadi dalam ruangan komen. Dan lupa pula nak kongsikan benda ni. Okay. So tengok balik kat bawah ni, okay. Ada link hartanahdananda.com/ebook tips hartanah. Bagi tuan-tuan perempuan yang nak dapatkan ebook secara percuma, saya dah tulis ebook sejak bulan 2 lagi hari tu saya dah war-warkan. Bagi yang belum dapatkan ebook saya boleh dapatkan secara percuma melalui link di bawah. Jadi boleh ambil link kat bawah tu, tuan-tuan perempuan boleh download ebook tersebut melalui link di bawah ni. Saya bagi secara percuma je. Lillahi ta'ala. Saya cuma mengharapkan tuan-tuan puan bila dah terima ebook tu bacalah. Janganlah ebook tu saya dah emailkan buat perkasam. Buat perkasam pun bukannya boleh makan pun ebook tu kan. So bacalah. Baca, dapatkanlah sebanyak mana ilmu yang boleh daripada ebook tersebut. Tapi saya nak bagi satu je. Jangan sekali-kali sharekan ebook yang saya dah email tu kepada orang lain. Sebab kalau orang lain nak, dia kena ambil melalui link yang saya bagi tu. Itu je saya nak pesan. Kalau boleh, jangan bila kita dah download ebook tersebut, dah terima dah ebook tu daripada saya, tuan-tuan perempuan pergi share pula yang soft copy ebook tu bagi kepada orang lain. So kalau nak, bagi link, sharekan link yang tuan-tuan perempuan download ebook tersebut kepada orang yang nak dapatkan ebook tersebut. Jangan sharekan ebook tu jangan sharekan ebook tu kepada orang lain. Tu saya tak benarkan. Okay? Ada kes boleh submit? Boleh. Apa salahnya? Alhamdulillah. Thank you coach for sharing malam ni. Tajuk yang padu dan perlu repeat lagi. Tengok perkongsian ni. Boleh. Tak ada masalah. Nak repeat sampai lebam pun tak apa. Muaz. Tak ada masalah. Nak sharekan benda ni pada orang lain. Alhamdulillah lagi bagus. Okay? Alright. So itu sajalah perkongsian saya untuk malam ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang telah sudi bersama-sama dengan saya. Okay, Abang Ali, terima kasih. Kepada Tuan Hafiz, semua. Nisa, fabulous couple. Fauzi mana Nisa? Fauzi tak join ke malam ni? Tanya Nisa mesti ada Fauzi sekali. Okay, so itu sajalah perkongsian saya untuk malam ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Kalau saya ada terkasar bahasa, ada tersilap cakap tu, saya mohon jutaan ampun dan maaf. Dan memang style saya macam ni, saya memang jenis open. Kalau nak bang orang, saya bang orang macam tu je. Saya tak ada nak tapis-tapis. Tapi alhamdulillah lah. Sebab saya suka cara macam ni lebih mendekatkan diri saya dengan tuan-tuan perempuan semua. Dan saya harapkan perkongsian saya tu mendapat sedikit sebanyak mendapat manfaat pada tuan-tuan perempuan semua lah. Okay, so itu saja untuk malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.